Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Kamariah Awang ataupun lebih dikenali sebagai Teacher K selaku moderator kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada semua penonton yang sudi mengikuti program PLC Computational Thinking bersama barisan Cikgu Juara Digital Zone Timur pada hari ini. Alhamdulillah, saya diamanahkan untuk mengutarakan ataupun membentangkan tentang salah satu daripada CT iaitu Pattern Recognition ataupun dalam bahasa Melayunya ialah pengecaman corak. Jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Safwan bin Rozak, lebih dikenali sebagai Cikgu Safwan. Dilahirkan di Kuala Terengganu, dibesarkan di daerah Besut dan juga di negeri Kelantan dan kini bertugas di SK Jengka Pusat 2 Pahang. Jadi this is Pantai Timur pada hari ini. Jadi kenalah dengan kita semua yang mengikuti PLC Zon Timur pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi sebut pasal pattern recognition ni, okey, sebelum itu saya ada satu perkara yang ingin saya paparkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apa yang saya paparkan pada slide ini ialah tentang peratusan vaksinasi populasi dewasa Malaysia yang bertarikh 9 September 2021 dan juga bertarikh 11 Oktober 2021. Baiklah, jadi apa kaitannya dengan pattern recognition ataupun pengecaman corak ini? Baiklah, biarkan ia menjadi tanda tanya. Okey, baik. Apa itu pengecaman corak ataupun pattern recognition? Okey, jadi pengecaman corak ni membawa maksud mengecam persamaan atau perbezaan corak untuk mengenal pasti masalah atau corak yang dapat menyelesaikan masalah. Kita nak cam apakah pattern ataupun corak yang ada bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Alright, baiklah. Jadi ia sering menjadi asas kepada penyelesaian masalah dan merancang algoritma. So, ada kaitannya. Pengecaman corak ni ada kaitan dengan apakah algoritma ataupun susunan-susunan arahan ataupun kaedah yang bakal kita laksanakan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, baik. Kita tengok kat sini ada satu contoh. Bayangkan bahawa kita mahu melukis siri beberapa ekor kucing. Jadi kita tahu bahawa semua kucing mempunyai ciri umum. Iaitu ada mata, ada ekor, ada bulu. Jadi oleh kerana kita tahu bahawa semua kucing ini ada mata, ada ekor dan bulu, kita boleh berusaha dengan baik untuk melukis kucing hanya dengan memasukkan ciri-ciri umum ini. Okay? Setelah kita mengetahui bagaimana menggambarkan satu kucing, kita dapat menggambarkan yang lain hanya dengan mengikuti corak yang ada lah. Okay? Jadi satu-satu perkara yang berbeza ialah dari segi apakah ciri-ciri yang spesifik. Jadi kita tengoklah kalau 3 ekor kucing tu, kalau kita sebut kucing, memang semua ada mata, ada bulu, ada ekor. Tapi apa ciri-ciri yang berbeza? Mungkin ekornya macam mana, ekornya kembang ataupun ekornya pendek, ekornya panjang. Bagaimana dari segi warna matanya, warna bulunya. Itu maksudnya. Baiklah. Mencari corak ataupun pattern ni merupakan satu perkara yang sangat penting. Jadi corak menjadikan tugas kita lebih mudah. Masalah lebih mudah diselesaikan ketika mereka berkongsi corak kerana kita dapat menggunakan penyelesaian masalah yang sama di mana sahaja coraknya ada. Semakin banyak corak yang kita dapat, semakin mudah dan cepat untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi pentingnya untuk kita mengenal pasti pattern ataupun corak bagi sesuatu permasalahan yang akan kita selesaikan. Okey, seterusnya saya nak tunjuk pada contoh yang biasa dalam
soalan yang dikemukakan dalam mungkin ini dalam subjek matematik ataupun sains. Kalau kita tengok kat sini, tikus-tikus tersebut memegang nombor-nombor yang berbeza. Kalau kita tengok 110, 210, 310 dan 410, dapatlah kita mengenal pasti trend peningkatannya untuk setiap nombor itu berjumlah 100. Okey. Jadi maka dengan itu dapatlah kita ramalkan bahawa tikus yang kelima yang di hujung sekali nombornya ialah pastinya adalah 510. Disebabkan apa kita dapat menyelesaikan soalan ini? Kerana kita dapat mengecam coraknya, peningkatan coraknya 100, 100, 100 dan kita dapat menyelesaikan soalan ini dengan mudah hasil daripada kita mengecam corak yang ada bagi setiap pola nombor ini. Baik, contoh berikutnya, kalau kita tengok dekat sini ada bentuk-bentuk yang berbeza, bermula dengan bentuk segi empat, segitiga, bulat, kemudian segi empat semula, segitiga dan bulat. Jadi sekiranya kita diminta untuk meramalkan apakah bentuk selepas bulat yang terakhir, pastinya kita dapat meramalkan berdasarkan pattern yang ada bagi bentuk-bentuk yang terdahulu. Okey, pastinya jawapannya ialah segi empat. Okey, baiklah. Okey, jadi disebabkan saya adalah cikgu sains, so saya nak mengemukakan di sini satu permasalahan yang ada pattern recognition ataupun pengecaman corak di sini. Sekumpulan murid telah menjalankan penyiasatan tentang salah satu faktor yang mempengaruhi daya geseran. Rajah di bawah menunjukkan sebuah blok kayu digunakan untuk menuruni landasan yang sama tetapi berbeza jenis permukaannya. Kalau kita tengok pada jadual keputusan yang ada, jenis permukaan ni ada 3 iaitu kertas pasir, kayu dan juga cermin. Di mana kertas pasir jarak yang dilalui oleh blok kayu ialah 30 cm. Kayu pula ialah 50 cm manakala cermin ialah 150 cm. Soalannya, ramalkan jarak yang dilalui oleh blok kayu sekiranya ia menuruni permukaan jubin. Okay, sekiranya ia menuruni permukaan jubin. Sebelum kita jawab soalan ini, pastinya kita tengok dari segi trend ataupun pattern yang ada dan kita perlu tahu bahawa jubin ini dia berada dari segi licin ataupun kasar permukaan jubin ni berada di antara kayu dan juga cermin. Lebih licin berbanding kayu dan mungkin sedikit kasar lah kalau kita bandingkan jubin dengan cermin. Cermin lebih licin berbanding jubin. Maka kita dapatlah meramal jawapan bagi soalan ini berdasarkan pattern yang ada. Jadi, pastinya jawapannya adalah dalam julat nombor 50 hingga 150. Lebih daripada 50 cm. Okay, lebih daripada 50 cm dan kurang daripada 150 cm. Maka cadangan jawapannya yang mungkin dalam kalangan murid kita nak jawab ialah 100 cm. Mengapa murid boleh jawab 100 cm? Disebabkan oleh murid telah mengenal pasti pattern yang ada bagi soalan ini. Okey, baiklah. Seterusnya, dalam satu konsep kemahiran dalam kehidupan kita, satu permasalahannya ialah diberikan di sini, kereta anda tidak boleh dihidupkan. Berdasarkan tanda-tanda masalah yang dihadapi, selesaikan masalah ini. Jadi kalau kereta kita tak hidup, mekanik ataupun foreman dia akan tengok apakah tanda-tanda yang ada bagi kereta kita. Tanda-tanda yang biasa mungkin tanda bateri. Jadi bateri, kita tukar bateri, kereta boleh hidup lah. Mungkin tanda masalah dari segi kunci. Masalah enjin sendiri. Dan juga masalah-masalah lain yang ada. Jadi berdasarkan pattern-pattern ataupun tanda-tanda yang ada pada kereta kita, mungkin ada bunyi ke, alignment lari ke, jalan tak betul. Jadi berdasarkan permasalahan ini ataupun tanda-tanda yang dihadapi,
maka mekanik bolehlah menyelesaikan masalah ini. Kalau simple-simple masalah tu, mungkin kita sendiri juga dapat menyelesaikannya. Alright. Seterusnya, bagaimana kaedah pengecaman corak yang biasa digunakan oleh doktor untuk mengenal pasti penyakit seseorang? Jadi dekat sini mungkin kalau seseorang tu menghidapi sejenis penyakit-penyakit yang tertentu, jadi doktor akan diagnose dia punya penyakit tu berdasarkan tanda-tanda. Kalau kita tengok sekarang ni penyakit COVID-19 ni, mungkin ada tanda-tanda seperti batuk, selsema, sakit tekak. Jadi itu merupakan satu tindakan ataupun cara yang lebih mudah untuk seseorang doktor mengenal pasti ataupun mengecam apakah simptom-simptom yang ada bagi mengenal pasti penyakit seseorang. Okey. Jadi bukan sahaja dalam kita punya pembelajaran, jadi dalam kehidupan kita juga pengecaman corak ataupun pattern recognition ni sangat penting bagi menyelesaikan sesuatu permasalahan. Okey, baik. Berbalik kepada apa yang saya bawakan pada awal tadi berkenaan dengan peratusan vaksinasi populasi dewasa di Malaysia bertarikh 9 September dan juga 11 Oktober 2021. Baru lagi 11 Oktober. Jadi kalau kita tengok kat situ pada 9 September peratusan vaksin lengkap 71.3%. Masih dalam kita kirakan sebagai jumlah yang sederhana lah. Okay, kemudian pada 11 Oktober ia naik kepada 90.4%. Jadi kalau kita tengok kat situ peningkatan yang ketara dan seperti mana yang dijanjikan oleh kerajaan bahawa apabila peratus vaksinasi telah pun mencapai lebih daripada 90%, maka kita dibenarkan untuk individu-individu berkenaan, bukan kita lah, individu-individu berkenaan yang telah pun lengkap 2 dos vaksin, maka dibenarkan untuk merentas negeri. Jadi sebenarnya keputusan-keputusan ini, jadi keputusan yang dibuat oleh kerajaan tersebut membenarkan untuk aktiviti merentas negeri dan melonggarkan SOP-SOP dan sebagainya sebenarnya adalah berdasarkan oleh adanya pengecaman corak di situ. Kalau kita tengok kat sini, ada peningkatan 71% kepada 90%, maka dengan trend yang baik ini, dibenarkan untuk membuat satu keputusan, menyelesaikan masalah yang mana orang ramai hadapi dan juga sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita pada ini, kebenaran merentas negeri. Bukan satu benda yang dibuat berdasarkan suka-suka hati saja. Jadi ia adalah berdasarkan satu trend yang ada, data yang ada, statistik yang ada untuk membuat satu keputusan-keputusan yang penting. Jadi itu saja daripada saya tentang topik ataupun slot pattern recognition ni ataupun pengecaman corak. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Sekian dan saya kembalikan kepada moderator kita pada hari ini. Dipersilakan.